الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووله أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, pengerusi dan jawatan kuasa surau, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, Muslimin Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, ucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita untuk kita bersama dan menyambung pembacaan hadis daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam Tirmizi rahimahullah, yang mengumpulkan hadis-hadis menceritakan mengenai kecantikan dan kesempurnaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ni bagi yang ada kitab, kita di muka surat 10, iaitu hadis yang ke-8. Masih lagi dalam membincangkan fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-8, Hasan bin Ali radhiyallahu an, iaitu siapa? Cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hasan, kembar kepada Sayyidina Husin. Aku pernah bertanya mengenai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pakcikku dari sebelah ibu, iaitulah pakcik dia yang nama Hind bin Abu Halah. Baik. Bila Sayyidina Hasan kata pakcik dia Hind bin Abu Halah, so Hind bin Abu Halah ni pakcik belah mana? Soalan ni. Kita ni duk sambut maulid Rasul daripada kecil lagi. Patut kena kenal lah anak-anak Nabi, sepupu Nabi. Jadi Hind bin Abi Halah ni siapa? Hind bin Abi Halah adalah anak tiri Nabi SAW daripada Khadijah binti Khuwailid. Sebelum Khadijah kahwin dengan Rasulullah, Khadijah kahwin dengan Abi Halah. Jadi Abi Halah ni ada seorang anak, sama nama dia Hind bin Abi Halah ni tadi. Jadinya dia siapa? Dia adalah anak tiri Nabi SAW. Boleh tulis ke tepi kitab tu. Hind bin Abi Halah adalah anak tiri. Sebab itulah Sayyidina Hasan panggil dia pakcik. Kenapa? Kerana dia adalah anak Nabi SAW. Pakcik dia lah, pakcik daripada sebelah Khadijah binti Khuwailid. Baik. Kerana Fatimah Az-Zahra kira adik-beradik tiri dengan Hind bin Abi Halah. Kerana Fatimah Az-Zahra mak dia adalah Khadijah binti Khuwailid juga, cuma ayah dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Hind bin Abi Halah ni dia adalah mak sama tetapi suami dia lain ataupun ayah dia lain. Baik. Aku sangat berharap Hind dapat menceritakan beberapa sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa Hind bin Abi Halah ni boleh sebut sifat Rasulullah yang panjang? Tuan tengok hadis ni dia panjang tuan. Kitab kita ni dia cecah 1, 2, 3, 4 muka surat. Muka surat. Kenapa? Kerana dia cerita tentang ayah dia. Dan Hind bin Abi Halah ketika Rasulullah kahwin dengan Khadijah, dia dah besar sikit. Jadinya dia hidup lama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang menyebut pada mula Hind ni bila mak dia Khadijah kahwin dengan Rasulullah, pada mulanya dia tak berapa suka dengan Rasulullah SAW. Tapi tuan-tuan kena ingat, pada waktu tu Rasulullah belum jadi Nabi pun lagi. Kan? Kerana Rasulullah SAW kahwin dengan Khadijah umur 25 tahun. 15 tahun lepas tu baru Nabi SAW dilantik menjadi Rasul. Jadi mula-mula Nabi kahwin dengan Khadijah, Hind dia tak suka bapak tiri. Biasalah macam kebanyakan daripada kita lah kan. Maknanya biasa kalau mak atau ayah kita kahwin dengan orang lain, biasa anak-anak mesti bantah. Biasalah. Jadi Hind ni macam itu jugalah. Mula-mula dia tak berapa setuju. Tapi bila dia tengok Rasulullah SAW punya akhlak, dan ada satu syair yang ditulis oleh Hind bin Abi Halah, dia kata aku ni antara orang yang sangat beruntung. Kenapa? Kerana mak aku adalah sebaik-baik manusia dan ayah aku juga adalah sebaik-baik manusia. Mak dia adalah sebaik-baik mak dan ayah dia adalah sebaik-baik ayah. Siapa ayah yang lebih baik daripada Rasulullah SAW? Tak adalah, inilah ayah yang paling baik sekali. Jadi Hind kata aku sangat beruntung dapat kedua-duanya. Baik.
Jadi bila Sayyidina Hasan tanya pada Hind bin Abi Halah macam mana keadaan Nabi SAW, maka Hind pun cerita, dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman yatala'la'u wajhu tala'lu al-qamar lailatul badr atwala min al-marbu' wa aqsara min al-mushadhab azim al-hammah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki yang agung dan berwibawa. Berwibawa ni di satu karakter yang tak semua orang boleh dapat, tuan. Berwibawa ni, kalau dia datang, orang yang ada wibawa ni, dia datang tu kita rasa macam kehebatan dia. Dia tak semua orang ada benda ni, tuan. Ada orang yang dia walaupun dipegang jawatan tapi dia tak ada wibawa. Tapi ada orang yang dia biasa tapi dia ada wibawa dia tu, orang tengok dia tu jadi dia rasa lain sikit. Rasulullah SAW mempunyai seorang yang hebat dan ada wibawa. Kata Hind, wajahnya cerah berseri bagaikan rembulan yang bersinar di malam purnama. Dan kita pernah sebut sebelum ni bahawa bila kita baca sahabat-sahabat yang menceritakan tentang keadaan Nabi SAW bercahaya ni seperti bulan purnama, wajhuhu tala'lu al-qamari lailatul badr, bersinar di malam purnama, maknanya di malam yang cerah. Kita malam ni dia ada bila bulan bersinar, kadang-kadang kalau langit tu tak cerah, dia tak nampak juga bulan tu. Kenapa? Kerana boleh jadi awan melindungi bulan tersebut. Tetapi bila disebut tentang tala'lu al-qamari lailatul badr, mana pada malam yang cerah, Nabi SAW macam tu. Kenapa disebut dengan seperti bulan? Kerana bulan kalau kita tengok direct dengan mata kita, kita tak akan sakit mata, bahkan kita boleh tengok lama, tak ada masalah, kerana cahaya bulan dia bersinar tetapi tidak menyakitkan mata. Berbeza dengan cahaya matahari. Matahari kalau tengok lama, betul gelap mata kan, ada jadi pitam, dan kalau tengok lama boleh merosakkan mata. Maka cahaya bulan, seperti cahaya bulan, Nabi ni bercahaya. Baginda lebih tinggi daripada orang yang sederhana dan lebih rendah daripada orang yang sangat tinggi. Kita dah sebut sebelum ni, ini salah satu daripada mukjizat Nabi SAW. Dia nampak macam, bila berdiri dengan orang tinggi dia nampak macam lebih kurang tinggi, tapi bila Nabi duduk dengan orang yang rendah nampak macam lebih kurang orang yang rendah. Ini ada pada Nabi SAW. Ada ulama, saya tak ingat siapa pengarang dia menulis kitab, dia mengumpulkan mukjizat Nabi SAW. Kalau tak saya cecah 1000 mukjizat yang ada pada Nabi SAW. Nabi-Nabi lain dia ada beberapa mukjizat saja yang kita ketahui, tetapi Nabi SAW kalau kita baca hadis, banyak mukjizat yang ada pada baginda Nabi SAW. Azimal hammah, iaitulah kepala Nabi SAW besar. Kita telah bahas sebelum ni, bila orang Arab sebut kepala besar, dia menunjukkan kepada pandai, bijak. Kepala besar bijak, bukan kepala besar orang Melayu. Kepala besar orang Melayu maknanya besar kepala, degil ni, tak nak dengar kata. Tapi kalau orang Arab sebut azimal hammah, besar kepala, maksud dia orang yang bijak. Rajil asy-sya'ri in faraqat aqiqatuhu farraqaha wa illa fala yujawizu sya'ruhu syahmata udunayh idza huwa waffarahu azhar al-launi. Rambut ikal beralun, apabila rambut bahagian depannya terurai, baginda membuat belahan dua. Dia dalam bab rambut Nabi SAW ni, nanti kita akan tengok, kalau tak silap saya ada dalam hadis ni berkaitan dengan rambut Nabi. Nabi pada mulanya sikat belah tepi, kemudian barulah Nabi sikat tengah. Nanti kita akan bahas ni kenapa Nabi sikat tepi. Jadi dalam hadis ni, bila rambut Nabi panjang, Nabi SAW sikat belah tengah. Nabi membelahkan dua belahan rambut Nabi SAW. Jadi boleh buat belah tengah, kenapa? Kan rambut panjang kan, cantik lah. Kalau rambut panjang buat sikat tepi, dia jadi pelik lah pula kan, jadi berat sebelah begini. Ya, orang rambut panjang dia sikat belah dua rambut Nabi SAW. Dan hadis ni menyebutkan rambut Nabi SAW sampai ke cuping telinga, wafrah. Kita pernah sebut sebelum ni bahawa ada 3 keadaan rambut Nabi: wafrah, limah, jummah. Wafrah telinga, limah leher, jummah sampai ke bahu Nabi SAW. Itulah keadaan yang paling panjang. Iaitu Rasulullah SAW menjadikan rambutnya sebagai wafrah, warna kulitnya putih bersinar kemerah-merahan. Wasi'al jabin azajjal hawajibi sawabigha fi ghairi qaranin bainahuma irqun yudirruhul ghadab aqnal irnin lahu nurun ya'luh yahsabuhu man lam yata'ammalhu ashamma.
Dahi Nabi SAW luas. Ini dahi Nabi SAW luas. Dahi luas juga para ulama sebut menunjukkan kepada kebijaksanaan Nabi SAW. Dan memang pun orang biasa bahas bahawa orang dahi besar ni memang orang kata bijak lah kan. Dahi luas ni bijak. Sebab tu biasa profesor-profesor kat universiti dia punya luas tu sampai hilang rambut dia. Dia rambut dia tinggal tepi je. Sebab apa? Sebab dia bijak sangat. Dia ngilang hilang. Macam macam profesor-profesor tu lah kan. Sebab bijak sangat, banyak mikir lah. Orang kata kalau hilang rambut depan ni, dia banyak mikir benda akan datang, teori apa benda, formula ni. Kalau hilang belah otak belakang ni, banyak mikir masa lepas. Dia dulu-dulu punya cerita apa dia ingat dia hilang rambut belakang lah. Kalau orang tak ada rambut tu, dia rasa dia pandai tapi dia tak pandai pun sebenarnya. Gurau lah tuan-tuan. Tapi Nabi SAW rambut dia dahi dia luas dan alisnya panjang melengkung bagaikan dua busur panah yang terpisah. Ini kening kebanyakan orang Arab dia dapat kening ni. Kening dia halus macam busur panah. Tu busur panah yang orang duk panah tu kan. Busur tu bentuk dia kan melengkung sikit. Dia melengkung. Jadi kening Nabi SAW dia melengkung. Kalau kening kita ni banyak tegak kan, orang Melayu ni tegak. Nabi SAW kening dia melengkung macam busur nak panah. Itulah kening yang paling cantik. Sebab tu ada setengah daripada wanita kadang-kadang dia cukur kening dia nak bagi shape bentuk begitu kan. Dia nak bagi nampak begitu. Tapi tu tiruan, haram buat begitu. Dah ada kening elok-elok, dia bagi padam, dia lukis baru pula. Kemudian kena hujan, hilang terus. Hilang kening, tak nampak kening kan. Ni Nabi SAW dia adalah cantik. Kening dia memang bentuk begitu semula jadi seperti dua busur panah yang terpisah. Di antara kedua-duanya ada urat yang kelihatan memerah ketika sedang marah. Ni bila ni dia dua, tengah-tengah ni, dekat tengah di antara dua ni ada satu urat Nabi SAW. Bila Nabi marah akan nampak merah dia kat sini. Tu tanda Nabi marah lah. Kenapa boleh nampak merah? Kerana kulit Nabi SAW putih kemerah-merahan. Kan orang kulit putih ni dia senang nampak urat dia kan. Kalau kulit gelap macam saya ni dia tak apa nampak lah. Marah pun sama, tak marah pun sama. Kulit tak nampak beza gelap. Tapi Nabi SAW bila dia malu ataupun Nabi SAW dalam keadaan marah, muka dia nampak merah. Nanti kita akan baca riwayat-riwayat Nabi SAW dalam keadaan marah. Muka dia sangat merah. Orang boleh tahu beza Nabi dalam keadaan marah. Hidung Rasulullah SAW mancung. Di ujung hidungnya ada cahaya yang memancar sehingga orang yang kurang memperhatikannya akan menyangka hidung baginda lebih mancung daripada yang sebenarnya. Hidung Nabi SAW ni mancung. Hidung Nabi mancung dan hujung dia ni tajam. Dia kecil, ujung ni tajam. Dia kecil, ujung ni tajam. Dan hujung ni, kat hujung ni ada cahaya, hujung hidung ni. Kita bercahaya juga sebab hidung berminyak. Bukan sebab cahaya apa. Nabi SAW memang kulit dia tu bercahaya, dekat hujung ni ada cahaya. Dan kata Hind bin Abi Halah, kalau orang sekali pandang, orang akan ingat hidung tu lagi mancung. Sebab apa? Sebab cahaya yang ada kat hidung tu. Tapi sebenarnya Nabi tidaklah terlalu mancung sangat, tapi hidung dia mancung lah. Hidung Nabi mancung. Kathal lihyah, sahl al-khaddain, dali' al-fam, mufallaj al-asnan, daqiq al-masrubah, ka'anna unuqahu jidu dumyatin fi safa'il fiddah. Janggut Nabi SAW tebal dan kedua-dua pipinya mulus. Janggut Nabi tebal. Nabi mempunyai janggut yang tebal tetapi tidak terlalu panjang. Ada pendapat yang menyebut bahawa janggut Nabi SAW tidak lebih daripada satu cekak. Namanya kalau Nabi panjang, tidak lebih daripada satu cekak. Walaupun Nabi SAW janggut tebal tapi sangat kemas. Beza kita kalau tebal dia macam Santa Claus kadang-kadang tengok kan. Janggut tebal ni bagus, sunnah Nabi SAW. Siapa yang dia janggut boleh janggut. Cuma jaga kekemasan tu lah supaya orang tidak nampak macam Islam ni tak cantik. Kita ikut sunnah Nabi, tapi cara kita tu tak kena. Nabi SAW tebal dan kemas. Kedua-dua pipinya mulus. Pipi Nabi SAW seperti mana kita baca sebelum ni tidak terlalu berisi sampai bulat muka, ataupun tidak terlalu kempung sampai kerus muka. Nabi ni pipi dia cantik saja. Orang tengok pun orang tahu cantik. Kalau kita kan orang tengok, oh ni banyak makan ni. Berisi pipi ni kan. Orang tengok pipi. Ataupun orang tengok kempung lain macam ni, ambil barang ni kata kena buat urine test. Biasa orang kalau kempung melampau sangat ni, kempung. Ini biasa ambil barang ni, kita pun tahu kan ni. Yang Nabi SAW dia pipi dia cantik. Dia kata kalau macam pipi saya ni kan muka saya macam buah pear kan.
ni tu dia bulat itu kan, macam buah pear. Yang Nabi SAW dia bentuk dia bujur cantik, pipi tu tak terkeluar sangat, tak obvious pipi tu. Baik, mana tadi? Okey, mulutnya lebar, iaitu serasi dengan bentuk wajah Nabi SAW. Mulut lebar, mulut lebar ni memang fizikal dia mulut lebar. Mulut Nabi SAW dia agak lebar sikit, tapi sesuai dengan muka Nabi SAW yang kita kata dahmul karadisi, iaitulah kepala Nabi besar dan mulut dia juga agak besar. Kalau kepala nampak besar, mulut kecil, dia macam tak kena pula kan. Jadinya Allah Ta'ala jadikan Nabi SAW dalam keadaan sempurna, kepala dia besar dan juga mulut Nabi SAW juga luas. Dan sebagian ulama sebut bahawa mulut luas ni menunjukkan kepetahan Nabi SAW dalam berbicara. Nabi-Nabi SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala mesti semua petah berbicara. Kenapa? Kerana semua nak sampaikan dakwah pada kaum dia. Jadi kalau Nabi itu tak boleh sampaikan dengan baik, maka mungkin dakwah akan susah nak sampai. Seperti mana kebanyakan daripada kita, ataupun saya tengok kawan-kawan saya, ada yang belajar dekat madrasah, yang belajar, yang kita kata dia ni kalau ilmu dia jauh lebih alim daripada kita, tapi dia ada masalah mengajar orang, dia tak boleh bercakap. Dia kalau tanya hukum kat dia personal, dia kata, Syekh ni hukum ni macam nak faham ni, dia boleh cerita kepada kita terang. Tapi kalau suruh dia panggil duduk atas meja kuliah mengajar, dia jam, dia tak boleh mengajar. Jadi dia tak boleh nak menyampaikan. Nabi SAW dan Nabi-Nabi SAW semua mesti petah dan mahir berbicara. Kenapa? Kerana nak sampaikan sesuatu yang mulia, iaitulah dakwah mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam banyak-banyak Nabi, cuma satu Nabi SAW, satu Nabi yang mempunyai masalah dalam berbicara. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dia ada masalah, dia pelat sikit lidah dia. Ada riwayat yang menyebut kenapa Nabi Musa jadi pelat. Ketika Nabi Musa ini, Firaun ambil dia jadi anak angkat kan, isteri dia jumpa dekat sungai. Kenapa nama dia Musa? Dia ada sebab dia nama Musa. Musa ni dalam bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani. Tapi Musa tu datang daripada kata apa? Al-ma'u dalam bahasa air, syajar, pokok. Kenapa letak nama Musa? Kerana ketika mak Nabi Musa menghanyutkan dia dekat sungai, dia tersangkut di antara akar pokok dengan air sungai tu. Jadi sebab tu isteri Firaun tengok, dia letak nama Musa, iaitulah al-ma'u wasyajar, antara pokok dan air. Tu cerita Nabi Musa. Bila dia duduk dalam istana Firaun, Nabi Musa ini, Firaun ni dalam masa yang sama dia risau juga. Sebab apa? Sebab dia punya ahli nujum, dia bagi tahu, dia kata nanti ada budak daripada Bani Israel yang akan menjatuhkan kerajaan dia. Lepas tu dia pergi bunuh anak-anak daripada Bani Israel. Tapi dalam dia tak sedar, dia takkan boleh lawan aturan Allah SWT. Budak yang menjatuhkan kerajaan dia duduk dalam istana dia. Tapi dalam hati Firaun ni ada risau juga. Dia kata entah budak ni lah kot yang tadi yang akan jatuhkan kerajaan aku, macam mana yang ahli nujum ramal. Kemudian dia buat test pada Nabi Musa. Dia buat test macam mana? Dia letakkan satu bekas itu bara api, satu bekas lagi emas. Jadi biar Nabi Musa merangkak. Kalau Nabi Musa merangkak ke emas, dia kata aku kena bunuh budak ni. Sebab apa? Sebab dia suka dunia, dia akan merampas kuasa aku. Tapi kalau dia merangkak pergi dekat bara api, dia kata tak apa, budak ni dia tak suka pada dunia, dia tak kisah sangat pada jawatan. Ada yang menyebut bahawa mula-mula Nabi Musa pada kecil, budak tuan, dia bukan kira apa kan. Fir'aun ni pun cerdik juga kan, letaklah apa, budak dia mana kerti beza. Merangkak nak mula-mula nak pergi ke emas, tapi malaikat tepis dia. Nabi Musa pergi ke bara api, dan akhirnya bila dia ambil bara api dimasuk dalam mulut dia, menyebabkan lidah Nabi Musa tu jadi pelat sikit, dia tak boleh berkata-kata dengan fasih. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi Harun, teman Nabi Musa. Tugas Nabi Harun ni apa? Translate bagi pihak Nabi Musa. Orang kadang-kadang tak faham Nabi Musa ni cakap apa, jadi Nabi Harun tukang translatekan. Sebab tu doa Nabi Musa, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Wahai Tuhanku, Rabbishrah li sadri, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkan simpulan pada lidahku. Sebab tu Nabi Musa sebut begitu. Kenapa? Kerana lidah dia ada payah sikit nak bercakap. Jadi dalam banyak Nabi, Nabi Musa saja yang ada masalah dari sudut percakapan. Nabi lain semua mempunyai tutur bicara yang sangat bagus. Giginya agak jarang namun teratur rapi. Gigi Nabi, kata Hind bin Abi Halah, jarang sikit tapi nampak kemas, rapi. Bukan macam gigi kita, kadang berterabur sekali kan. Ada orang yang
Dia senyum kepit dia. Kita tengok, oh jadi senyum manis, senyum kepit je. Rupanya kenapa dia kepit? Gigi dia tunggal langgang sekali. Macam gigi pirana, kecil, sengit, besar sana sini kan. Kalau tuan-tuan tengok gigi saya pun, saya senyum nampak cantik lah kan, belah atas. Tapi belah bawah tunggal langgang kat bawah ni. Sebab apa? Sebab kita bukan manusia yang sempurna. Kadang-kadang orang dia terpaksa pergi buat apa? Buat braces. Buat braces, pasang divider besi sebulan sekali nak kena adjust gitu kan. Tak apalah, mungkin terlalu sengit sangat, tak apa pasang begitu. Tapi kalau tak perlu pun tak payah pasang pun tak apalah kan. Orang perempuan mungkinlah dia untuk mengindahkan diri dia nanti nak kahwin, kalau mulut gigi tu tunggal langgang sekali sengit, takut suami jadi tak selera pula tengok kan, tak apalah. Tapi kalau orang lelaki rasa tak perlulah kot. Tak perlulah banyak pakai braces ni sangat kan. Nabi SAW gigi dia sangat teratur, rapi dan bersih. Okey, kemudian apa nama? Daqiqal masrubah. Daqiqal masrubah. Kita telah sebut sebelum ni, masrubah apa? Bulu dada kan. Bulu dada mana? Daripada pangkal leher sampai dekat pusat bulu dada yang halus tu masrubah. Lehernya indah, tegak dan kuat. Leher Nabi SAW ni nampak cantik. Nabi SAW kan pakai jubah round neck kan, jubah yang luas leher dia. Jadi orang boleh nampak leher Nabi SAW tu sangat indah, cantik. Dia tak macam leher kita berdaki, menotek lalat, kerana ada bulu berterabur kat leher kan. Tak sama macam leher kita lah. Ataupun orang lelaki, makin lama leher dia makin hilang. Tu biasa jugalah kan orang lelaki. Kalau tengok gambar masa muda-muda, baru kahwin, baru zaman belajar kat universiti, oh leher, ada leher rupanya panjang. Bila lama-lama leher tu hilang, tak tahu ke mana, kecil hilang tu kan. Dia punya KPI dia kadang-kadang, jubah ni tak boleh pakai, ni tak boleh tutup ni, tanda leher dia hilang tu, leher makin besar kan. Ada seorang haji tu, dia jumpa saya tengah lepas kuliah subuh sarapan, dia tengok jubah saya, dia kata, ni ustaz, jubah ni jenama Haramain. Jubah Haramain nama dia. Dia kata leher ustaz ni kecil juga sebab boleh pakai yang batas ni kan. Dia kata saya beli, leher saya tak muat, dia kata. Boleh beli badan okey, leher tak muat, dia kata. Tu tanda leher makin hilang tu kan. Kenapa? Kena tak jaga makan. Buat sementara ni masih ada lagi lah leher saya ni. Tapi jauh beza lah dengan leher waktu belajar. Lu panjang lagi lah. Sekarang makin pendek. Nabi SAW leher dia sangat cantik, indah, tegak dan kuat. Dalam riwayat lain sebut bahawa leher Nabi SAW ni cantik macam perak. Macam bekas perak tu berkilat, macam cantik tu berkilat tu. Macam itulah leher Nabi SAW. Indah dia begitu. Mu'tadilul khalqi badinun mutamasikun sawa'unil batnu was sadru, yakni sawa'unil batni was sadri. Yang dalam kurungan-kurungan tu dalam riwayat lain, ada periwayat lain yang guna perkataan yang tadi sawa'unil batnu was sadru, ada yang kata sawa'unil batni was sadri. Aridus sadri ba'idu ma bainal mankibain dahmul karadisi anwarul mutajarrad, yakni al-mutajarrid mausulu ma bainal labbati was-surrati bi sya'rin yajri kal khati kal khayti aris saddain wal batni mimma siwa dhalika ash'aru dhira'in wal mankibain wa a'ali sadri. Bentuk tubuhnya sederhana, badannya berisi seimbang, perut dan dadanya sama rata. Nabi SAW. Nabi apa? Badan dia tak terlalu besar, tidak terlalu kurus, seimbang badan dia. Seimbang, perut dengan dada dia sama rata. Dada Nabi SAW kan besar, kita dah baca Nabi, dada dia adalah dada yang bidang. Tapi perut Nabi SAW lebih kurang juga. Tidaklah terlalu kempis sangat, tapi tidak juga buncit sampai lebih daripada dada. Kita, dulu iyalah perut dengan dada sama lepeh. Tapi lama-lama perut makin kembung. Bini dia 9 bulan kembung, kempis balik, dia tak kempis. Ni biasa orang lelaki kan. Dia letak, bila berdiri kat bilik air nanti, ambil ibu jari ni letak kat pinggang. Kalau tak nampak ibu jari tu memang hilang lah maknanya perut kita tu dah menuntut ibu jari kita kan. Kita tak nampak dah. Kadang-kadang sampai keras nak ikat tali kasut pun tak boleh. Masa muda-muda rajin pakai kasut Converse, kasut Vans, boleh ikat tali. Lama-lama tu makin kasut sarung. Kenapa? Kerana tak boleh nak cangkung sangat. Perut dah menghalang daripada nak ikat tali kasut. Ini kita lah. Tapi Nabi SAW sangat rata. Bahkan kita telah sebut sebelum ni bahawa bagi Nabi-Nabi dan Rasulullah SAW tak boleh ada badan besar gemuk ni. Kenapa? Orang akan nampak macam kuat makan kan. Orang kata, oh ni badan ni makan sedap ni. Orang kata kuat makan, padahal dia mungkin sebab keturunan dia badan besar. Tapi orang kita akan menyamai begitu. Kerana kuat makan ni tidak boleh ada pada Nabi, kerana
Kuat makanlah sifat mazmumah. Ia akan menyebabkan seorang tu mengantuk, seorang tu jadi lemah ingatan dia, seorang tu jadi malas beribadat dia kerana banyak makan. Baik. Mana tadi? Kedua bahunya bidang dan tulang sendinya besar. Bila kita kata bahu bidang, Nabi SAW ni sadarlah kuat, dan juga tulang sendi dia besar-besar. Bahagian badannya tidak ditumbuhi rambut, kelihatan bersih bercahaya. Nabi bulu dia cuma ada dekat yang kita sebut masrubah tu saja. Tak ada, badan dia lain bersih, clean. Sebab tu siapa boleh cerita ni? Yang boleh cerita ni anak Nabi SAW, anak tiri Nabi SAW, Nabi Abihallah. Lepas tu dia kata Nabi ni badan dia bersih, tak ada bulu-bulu bersepah. Kita ni bulu bersepah-sepah kadang-kadang ada kat sini, tumpuk, ada tumpuk. Tiba-tiba gara-gara ada selai pula kat sini. Tiba-tiba tu datang dari mana? Itu kita lah bulu bersepah badan. Ataupun orang yang bulu banyak sangat. Ada macam yeti dia tu. macam King Kong orang tengok. Bulu banyak betul. Kisah bulu ni pun macam-macam lah kan. Jadi kalau bulu tu, kalau dia tebal roti canai pun kita pun risau tengok bulu dia tebal sangat, takut lekat kat roti. Jadi Nabi SAW bersih badan dia daripada bulu, menyebabkan badan dia nampak sangat cantik, kemas. Dari pangkal leher sampai ke pusat bulu yang tebal tumbuh seperti garis. Ni masrubah tadi. Selain bahagian itu, kedua-dua puting dan susu dan perutnya bersih, tidak berbulu. Kedua-dua hasta, bahu dan dada bahagian atas berbulu halus. Dekat sini bahu dengan dada ada bulu halus sikit je. Dia tak bulu tebal, halus sikit je. Sebab kalau tak ada bulu pun pelik pula, dia ada bulu tapi halus, tak nampak. Kalau ada orang kan bulu dia lebat, dia basuh tangan tu, kita nampak tangan dia tu melekat air tu kan. Tu bulu dia tebal lah tu mana. Ada orang yang tak apa sangat. Tawilul zandain, rahbur rahah, syasnul kafain wal qadamain, sa'il atraf atau qala sya'il atrafi khumsanul akhmasain, masihul qadamain yambu anhumal ma'. Kedua-dua ruas tulang tangannya panjang, telapak tangannya lebar. Ruas tangan dia ni panjang, kemudian tapak tangan Nabi SAW nampak lebar. Kedua-dua telapak tangan dan kakinya terasa tebal. Bila orang pegang salah merasa tebal, tangan ni berisi penuh Nabi SAW ni. Jari jemarinya panjang, lekukan telapak kakinya bahagian tengah tidak menyentuh air. Macam mana? Kaki yang bentuk nampak itulah, mana tepi tu kosong kan. Kaki tu kosong. Ini adalah kaki yang terbaik. Orang yang kaki bila pijak air, betul maksud dia apa? Pijak air, betul cat atas lantai, kaki tu bentuk gitu. Dia tidak bentuk bulat macam tu. Kenapa? Kerana tanya Pakcik Yusof lah, kenapa askar pilih, askar buat gitu je kan. Askar bila nak check, dia akan check kaki gitu kan. Kenapa? Kerana kalau orang yang kaki dia penuh, kalau dia pakai kasut, dia berjalan, kaki dia cepat melicit. Kalau kaki dia penuh. Sebab apa? Sebab tu askar dia akan pilih kaki mesti kosong tepi. Sebab askar nak berkawat. Kalau dia pakai boot kan, kalau kaki dia penuh, jadi penuh bulat gitu, masuk boot, duk berjalan sini, dia akan cepat melicit. Tapi Nabi SAW kaki dia begitu juga. Kaki Nabi memang ada lekuk kosong kat tengah-tengah tu. Ni kaki yang paling baik lah ni. Sebab tu Nabi SAW boleh berjalan dengan jauh, tak ada masalah bagi Nabi. Baik. Dan berjalan jauh ni, Nabi SAW ni biasalah dia berjalan jauh. Sebab tu Nabi hijrah, ada waktu Nabi naik kenderaan, ada waktu Nabi turun daripada kenderaan, Nabi berjalan. Orang dulu dia boleh berjalan dengan jauh. Ni kebiasaan orang dulu. Orang sekarang ni pemalas betul kan. Kalau bawa kereta, parking kat mall, kalau boleh nak parking depan pintu mall. Parking lagi jauh tu dimarah dia. Isteri saya kan, kita nampak parking jauh sikit lah, kita kata okey lah ni, kan pergi depan sana kan, parking ni hilang, telah pusing lah tu orang tak ada parking kan. Jadi kita kata okey lah, tadi tak ada parking, lepas tu kita jalan pun sikit, bang ni ada kosong bang. Dia kalau boleh nak suruh alih kita maksud tu juga, punyalah tak nak jalan kaki kan. Ni orang sekarang ni. Lagi dulu-dulu pakcik-pakcik pergi Surau jalan kaki okey, sekarang naik skuter dah, basikal elektrik kan. Ada Surau saya kuliah, situ banyak basikal elektrik. Pakcik-pakcik tu dah advance lah nak basikal elektrik, dah tak jalan kaki. Dah bila masih exercise kan. Baik. Kedua-dua kakinya mulus sehingga air tidak melekat di kulit kakinya. Baik. Yang bau anhum al-ma' masih al-qadamain. Mana kaki Nabi ni, betih Nabi, bulu dia tak lebat sangat. Bila air basuh, air tak melekat pada kaki. Tu maksud kaki Nabi ni mulus, tak lekat air. Beza macam kita, kadang bulu kaki tebal sangat, kadang jumpa macam-macam kat bulu kaki tu kan. Basuh, jatuh labah-labah kering kat kaki.
Maknanya kita kata apa, tebal sangat bulu kaki kita ni sampai ada labah-labah mati kering tak perasan. Tebal sangat. Nabi tidak macam itu. Nabi kaki dia cantik aja. Idza zala qali'an yakhtu takaffiyan wa yamshi hawnan zari'ul mishyati idza masha ka'annama yanhatu min sababin wa idza iltafata jami'an hafidut tarfi nazaruhu ila al-ardi atwalu min nazarihi ila as-sama' jullu nazarihi al-mulahadhah yasuqu ashabahu wa yabduru, yani wa yabda'u man laqiya bis salam. Apabila Rasulullah SAW berjalan, kakinya diangkat dengan kesungguhan. Nabi angkat betul-betul. Angkat letak. Kita berjalan serik tu selipar cepat haus. Baginda melangkah dengan mantap dan berjalan dengan tenang serta tawaduk. Nabi berjalan agak laju tapi tidak terlalu laju. Nah, kita sebut tadi, jikalau baginda berjalan, pergerakannya cepat, iaitu seolah-olah baginda sedang turun ke tempat yang rendah. Nabi jalan nampak laju, tapi tidak terlalu laju. Dan ada riwayat menyebut sahabat-sahabat kalau nak berjalan dengan Nabi, nak kena kejar Nabi tu penat sikit rasa. Kerana Nabi ni agak laju daripada orang biasa berjalan. Jadi orang yang rasa berjalan adelat-adelat ni, Nabi jalan dia nak kena kejar laju. Macam satu langkah Nabi, dua langkah sahabat. Sebab apa? Sebab satu lagi Nabi pun tinggi dan Nabi pun jalan laju. Apabila baginda menoleh sekiranya dipanggil, baginda akan memalingkan kedua-dua bahunya serentak. Ni bukan telah baca sebelum ni. Kalau orang dia tegur Nabi, Nabi akan pusing terus badan dia. Nabi tidak tengok macam tu saja. Kenapa? Kerana adab, iaitulah memberi perhatian apabila orang bercakap dengan kita. Bila kita pandang begini, nampak bagi perhatian tapi tak sepenuh perhatian. Tapi kalau orang panggil kita, kita pusing dengan penuh badan, kita menghadap dia, nampak macam kita penuh-penuh sungguh-sungguh bagi perhatian kepada orang sebut. Ni adab Nabi SAW. Sebab tu pandang muka orang ni penting. Ni sekarang ni dah lah satu hal, orang cakap tak pandang orang, pandang telefon. Ni pun kurang beradab jugalah. Kurang beradab. Telefon ni kurang beradab. Dia ajak kita sembang kat warung, kemudian bila bercakap tengok telefon. Tak payahlah ajak sembang lain kali kan. Pergi main telefon tu kat rumah seorang-seorang. Bila kita kata duduk cakap dengan orang, letak telefon kat bawah. Tengok betul kan. Habis masa baru kita tengok telefon. Ini sepanjang masa cakap dengan orang, tapi ni tuan sekalian, ni lekat dengan telefon sampai bercakap pun tak peduli ni tuan. Ni menjadi masalah utama dalam hubungan rumah tangga lagi, sampai orang bercerai disebabkan tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok kes-kes perceraian, kebanyakan daripadanya masalah komunikasi. Dan hari ni masalah komunikasi yang paling tinggi adalah suami isteri dua-dua lekat muka kat telefon. Tidur tengok telefon, bercakap tengok telefon. Balik ke kita kerja ni, kita boleh kata kebanyakan waktu kita daripada pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang kita duduk kat pejabat. Malam tu patutnya luangkan masa dengan anak isteri kat rumah, tak cakap, tengok telefon, main telefon. Akhirnya ada yang rasa disebabkan suami atau isteri kurang perhatian, akhirnya menyebabkan bercerai. Itu kita kata bila bercakap ni dengar betul-betul. Ada yang bila ada yang main telefon ni, tengok video, tengok apa. Ada yang kaki game ni pun masalah juga. Dia daripada muda memang kaki game, sampai kahwin terbawa-bawa main game ni. Terbawa-bawa main game 24 jam. Boleh main game, tak ada masalah. Cuma kena tengok masa lah. Janganlah sampai 24 jam main game kan. Dia menjadi ketagihan gadget. Bahaya ini. Adab tu tak ada cakap dengan orang begitu. Apabila baginda menoleh sekiranya dipanggil, akan memalingkan kedua bahunya serentak, iaitu seluruh badannya turut berpaling. Pandangan matanya terarah ke bawah. Baginda menundukkan kepala menatap bumi lebih lama daripada memandang langit. Maksud dia apa? Maksud dia Nabi SAW sangat menjaga pandangan dia. Nabi SAW banyak pandang bawah daripada menongakkan muka dia ke atas. Kenapa? Kerana menjaga pandangan. Kerana kalau kita banyak mengangkat pandangan, kita mungkin akan terlihat benda-benda haram. Possibility nak tengok benda haram, tertengok benda haram tu tinggilah sebab kita tengok jalan gitu. Sebab tu salah satu daripada adab berada di jalanan adalah dengan menjaga pandangan, menundukkan pandangan. Tapi jangan keadaan lah, kalau bawa motor jangan pergi tengok lantai sangat, tengok depan juga kan. Ada kena langgar benda lain pula. Tapi tengok, mana jaga pandangan tu, jangan tengok ke arah yang tidak sepatutnya. Tuan-tuan, kita ni pesanan untuk tuan-tuan duduk dekat rumah flat ni lah tuan-tuan. Kan kita jalan tingkat-tingkat rumah orang kan. Jangan kita pandang dalam rumah orang. Kerana boleh jadi mungkin dia buka tingkap. Yelah, kalau ada rumah dia bawah, kalau dia tutup tingkap, tuan-tuan duduk tingkap 4 boleh lah buka tingkap 24 jam. Kerana tak ada orang lalu kat atas tu. Kalau ada orang lalu kat tingkap 4 tuan-tuan, tingkap rumah tuan-tuan tingkap 4, tiba-tiba ada orang lalu, tu pelik lah tuan-tuan.
Weh, tingkap 4 ada orang lalu pula tingkap. Tapi tuan-tuan boleh dah buka 24 jam. Yang kawan kat bawah ni, dia nak tak tutup 24 jam, panas pula rumah. Dia buka dah tingkap. Cuma kita ni jaga adab, janganlah pergi tengok rumah orang itu. Haram kita tengok rumah orang tanpa izin, tuan. Kita tengok rumah orang tanpa izin, hukum dia haram. Kenapa? Kerana boleh nampak aib orang, aurat orang dan sebagainya. Jadi bila kita jalan, tak payah tengok rumah orang, tengok bawah. Ini adab Nabi SAW. Setiap penglihatan baginda adalah pengamatan yang penuh bermakna. Apa maksud penglihatan dengan penuh pengamatan? Nabi bila tengok sesuatu, dia tengok dengan teliti. Dia akan perhatikan, tengok dengan teliti. Tuan, benda ni dia berbeza setiap orang. Ada orang yang dia tengok dengan teliti, ada orang dia tak tengok dengan teliti situasi itu. Untuk kami yang biasa pergi dekat tempat-tempat bahaya ni, memang kami dilatih untuk tengok dengan teliti. Kenapa? Kerana kita kena tengok suasana tu, dia berubah ke tidak. Kita kena tengok siapa yang datang dekat kita. Kita kena tengok tangan dia kalau ada senjata ke tidak. Ini benda-benda yang penting tuan, tengok benda begini. Ini kalau dekat situasi pekerjaan saya lah. Sebab tu kami sangat kena hati-hati dalam penglihatan ni. Kena tengok siapa yang datang, tengok keadaan sekitar, orang mula ramai, tiba-tiba orang keadaan mula nampak macam tak ni, kita kena naik kereta, kena cauk keluar cepat-cepat. Jadinya benda ni penting. Bila tengok sesuatu, tengok dengan sepenuhnya, kita akan nampak keadaan yang betul. Kadang-kadang seorang tu dia tidak melihat dengan teliti, dia tak nampak pun suasana tempat tu. Bila dia berjalan makan angin, dia tak tengok benda-benda kecil ni. Jadi dia rugi lah. Bila kita tengok dengan teliti, Nabi dia akan tengok, perhati dengan teliti, menyebabkan dia akan nampak benda-benda yang orang lain tak perasan. Apabila berjalan bersama, Rasulullah SAW berjalan di belakang para sahabatnya. Nabi ni bila berjalan, apa maksud Nabi duduk belakang sahabat? Maknanya Nabi SAW tidaklah nampak macam terlalu obvious ke depan sangat. Nampak macam sama je dengan sahabat. Sebab tu ketika Nabi SAW hijrah, orang tak tahu beza siapa Abu Bakar, siapa Rasulullah kan. Bila sampai ke Madinatul Munawwarah, budak-budak Ansar peluk Sayyidina Abu Bakar. Kerana Nabi duduk belakang, Sayyidina Abu Bakar duduk depan. Dua budak peluk Sayyidina Abu Bakar sebab disangka tu Nabi. Sampailah dekat Mazra'ah Muzallal ataupun tempat yang tuan-tuan pergi, Bi'ru Izik, Telaga Izik tu. Sampai kat situ Nabi salat, Abu Bakar tutup, barulah orang nampak, oh tu Rasulullah, tu Abu Bakar. Ini adab yang ditunjuk oleh Nabi SAW, akhlak dia. Baginda yang lebih dahulu memberi salam kepada orang yang ditemuinya. Dalam riwayat lain ada sahabat-sahabat kata, kami cuba nak bagi salam pada Rasulullah SAW dulu, nak mula bagi salam tapi tak berjaya. Selalu Nabi akan bagi salam dulu. Ada sahabat yang cuba nak datang, nak sembunyi-sembunyi dengan harapan dapat bagi salam Nabi. Tak sempat bagi salam, Nabi dah bagi salam dulu. Salah satunya kerana apa? Kerana jangan lupa pandangan Nabi SAW depan dan belakang sama. Nabi tengok depan dan Nabi punya pandangan belakang dia sama. Ini salah satu daripada mukjizat Allah Ta'ala beri kepada baginda Nabi SAW. Jadi sahabat-sahabat cuba nak apa nama? Nak bagi salam. Kalau nak surprise bagi salam dulu, tak dapat. Nabi juga yang bagi salam dulu. Dan apa juga pelajaran daripada hadis ni, iaitulah Nabi SAW ni manusia yang paling agung, ketua negara, orang yang paling mulia kasih Allah Subhanahu Wa Taala, penghulu Nabi dan Rasul. Tapi Nabi jumpa orang, Nabi bagi salam dulu. Kita kadang-kadang dah ada jawatan sikit, tak nak bagi salam, nak orang bagi salam kat kita dulu. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Itu pun jawab macam ya tak ya. Betul kan? Macam kena stroke jawab. Jadi kita adabnya, jumpa orang kita bagi salam. Nampak kemesraan dekat situ, dan nampak kita tidak sombong untuk memulakan salam pada orang lain. Dan salam kepada orang lain ni, Nabi kata, sahabat tanya pada Rasulullah SAW, ayyul islamu khairan, apa salah satu daripada kebaikan Islam? Nabi kata, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Iaitulah kamu tut'imut ta'am, kamu bagi makan pada orang. Kemudian wa taqra'us salam, kemudian kamu bagi salam ala man arafta wa man lam ta'rif, pada orang yang kenal dan pada orang yang kamu tak kenal. Kita bagi salam, tapi orang yang kenal je. Orang yang tak kenal, dia tak bagi salam kan. Jadikan salam ni sebagai budaya. Jangan duk hai ke orang kan. Hai. Ada yang masuk pejabat, dia kata good morning. Ada kadang-kadang budak perempuan kat office saya masuk office, dia kata good morning ustaz. Good morning saya cakap assalamualaikum. Bukan good morning. Kena tegur, dia terlupa. Dia biasa good morning. Kita orang Islam assalamualaikum, bukan good morning. Good morning tu nama tu Allah. Baik.
Hadis ni diriwayatkan oleh Sufyan bin Waqi' daripada Juma' bin Umair bin Abdurrahman Al-Ijli daripada seorang Bani Tamim bernama Abu Abdullah. Kerana apa? Kerana Hind bin Abi Halah ni dia adalah daripada Bani Tamim, bersumber daripada Hasan bin Ali radhiyallahu an. Bani Tamim ni memang dia daripada zaman Nabi SAW. Iaitulah salah satu daripada kabilah Arab Tamim. Tamim ni salah satu daripada kabilah Arab. Jadinya kalau kata ada yang terjemah Tamim ni adalah tanah Melayu ni, tak apa kena lah sebenarnya kan. Tak apa kena lah. Kenapa? Kerana Tamim ni memang zaman Nabi SAW dah ada dah kabilah nama Bani Tamim. Kan Nabi sebut nanti sama ada Al-Mahdi ataupun pembantu Al-Mahdi dia adalah daripada Bani Tamim. Nabi sebut dia keturunan aku, tapi salah satu Nabi kata dia adalah Bani Tamim. Ya, dia kata Bani Tamim ni daripada tanah Melayu, dia kata Tamim ni tanah Melayu, tapi tak kena lah tuan-tuan tu. Tak pastilah tu daripada mana. Cuma yang betulnya Tamim memang adalah satu daripada kabilah Arab. Hadis yang ke-9, Jabir bin Samurah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dali'al fam ashkal al-ain manhus al-aqib. Rasulullah SAW adalah seorang yang bermulut lebar, bermata lebar dan bertumit lipis. Qala Syu'bah qultu li simakin ma dali'al fam qala azimul fammi qultu ma ashkal al-ain qala tawilu shikkil ain qultu ma manhusul aqib qala qalilu lahmil aqib. Syu'bah berkata, aku bertanya kepada Simak, apakah yang dimaksudkan dengan mulut yang lebar? Lalu Simak menjawab, bentuk mulutnya besar iaitu seimbang dengan bentuk wajahnya. Orang yang mulut lebar ni bila dia senyum cantik tuan-tuan. Orang yang mulut lebar bila dia senyum nampak cantik, senyuman dia tu nampak lebar cantik. Sebab tu tuan-tuan tengok Joker ditambah mulut dia bagi lebar besar kan. Tuan tengok cerita Batman, Joker tu jahat kan dia senyum kan. Dia punya tu dia tambah lagi mulut dia bagi senyum panjang. Nak bagi mulut senyum tu nampak lebar. Kan orang kita pun panggil senyum panjang ni orang panggil apa? Senyum sampai cecah cuping telinga kan. Mana mulut dia senyum panjang betul tu. Nabi SAW memang semula jadi mulut dia tu nampak besar. Jadi bila senyum tu nampak indah senyuman Nabi SAW. Tapi tidaklah terlalu besar seimbang dengan wajahnya. Aku bertanya, Syu'bah kata, apa yang dimaksudkan dengan yang bermata lebar? Iaitu belahan matanya panjang. Ini dia punya belahan mata ni panjang. Simak menjawab, aku bertanya apakah yang dimaksudkan dengan bertumit nipis? Simak menjawab, daging tumitnya sedikit. Tumit Nabi SAW ni tidak terlalu tebal kat bawah dia tu. Tumit dia tu nipis, daging dia sedikit sahaja. Kata pentahqiq kita ni, bawah nombor 8 tu tengok, dalam kalangan bahasa Arab, mereka memuji orang yang bermulut lebar dan mencela orang yang memiliki mulut nipis. Mulut lebar menggambarkan kepetahan bercakap. Saya sebut tadi, selain daripada fizikal tu mulut lebar, tapi mulut lebar ni juga menunjukkan bahawa Nabi SAW pandai bercakap. Al-Qadi Iyad berkata, menurut kesepakatan para ulama, tafsiran ashkalul ainain oleh Simak adalah kurang tepat. Bukan belahan matanya panjang. Apa yang lebih tepat adalah warna kemerah-merahan yang ada pada putih matanya. Kerana asyuklah adalah kemerah-merahan pada bahagian putih mata. Ini maksud dia adalah mata Nabi yang bahagian putih ni ada merah sikit-sikit. Tapi merah dia tu bukan macam merah kita. Kita ni kan kalau ada kadang-kadang tiba-tiba tertumpuk merah, itu merah yang penyakit nama dia. Itu bukan merah cantik. Nabi SAW ni dia ada kemerahan pada mata dia sedikit. Kita mata merah juga bangun tidur kan. Bangun tidur azan pergi surau, mata macam bela polong, merah mata kan. Ataupun tuan-tuan yang kerja kilang balik shift dia datang main subuh tak tidur kan, mata bukan merah tadi. Itu merah mata lain. Yang Nabi SAW kata, Al-Qadi'iyah dia kata syuklah, kemerahan mata Nabi SAW termasuk satu daripada tanda kenabian. Ada merah mata sikit adalah tanda kenabian. Tapi tuan-tuan kalau tengok cermin mata ada tanda merah, tuan-tuan jangan mengaku Nabi tu pasal pula tuan, dah tak ada Nabi lah bagi kita. Merah mata tuan-tuan tu pergi jumpa Prof Muhaya, ada penyakit tu. Sedangkan asyuhlah adalah kemerahan pada bahagian hitam mata. Bermakna mata Rasulullah SAW terbuka lebar seperti orang yang terbeliak dan tidak sepet. Cantik. Mata Nabi SAW ni besar, belahan dia putih dan juga terbuka lebar. Mata cantik lah buka lebar. Kalau mata sepet ni dia tak berapa cantik sangat. Senyum nampak macam tutup mata. Orang yang mata sepet ni kan senyum tutup mata. Mata bulat dan cantik. Sebab tu tuan tengok kartun. Kartun selalu buat mata je kan. Mesti mata bulat-bulat kan. Kenapa? Kerana mata bulat ni memang nampak cantik. Nampak luas. Dan sebab apa orang kadang-kadang dia
meletak orang perempuan dia hias mata dia dengan letakkan celak kan nak bagi nampak mata tu besar. Kena nampak garisan tu, nampak timbul mata dia. Tapi Nabi SAW memang semula jadi mata Nabi ni besar. Hadis ni adalah hadis sahih. Hadis yang ke-10, Jabir bin Samurah berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailati idhiyan wa alaihi hullatun hamra. Faj'altu anzuru ilaihi wa ila al-qamar falahu 'indi ahsanu min al-qamar. Ni aku melihat Nabi SAW pada satu malam yang diterangi bulan purnama. Waktu tu dekat luar nampak langit, nampak bulan, nampak Rasulullah SAW. Waktu tu baginda pakai pakaian merah. Aku memandang baginda dan bulan silih berganti. Dia tengok Nabi, tengok bulan. Tengok Nabi, tengok bulan. Kemudian dia dapati, dia kata baginda lebih indah daripada bulan purnama. Dia kata falahwa 'indi ahsanu minal qamar. Tengok bulan, tengok Nabi, tengok bulan, tengok Nabi. Nabi lagi cantik daripada bulan. Dari sudut cahaya dia, keindahan dia lagi cantik daripada bulan. Ni hebatlah Nabi SAW ni. Baik, kita sikit lagi. Last kali hadis ni. Abu Ishaq berkata, Sa'ala rajulun Al-Barra' bin Azib. Seorang bertanya kepada Al-Barra' bin Azib, Akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misla sayf? Qala la bal misla al-qamar. Adakah wajah Nabi SAW seperti pedang? Kata orang ni tanya pada Barra' bin Azib. Nabi ni muka dia bersinar macam pedang ke? Pedang kan kalau letak kena cahaya kan nampak bersinar kan? Jadi kata bersinar macam pedang ke muka Nabi? Tak. Barra' bin Azib kata Nabi macam bulan purnama. Kenapa beza? Kerana silau daripada pedang ni menyilaukan mata. Kalau orang ambil kan besi, buat kita silau mata, tak boleh nak tengok. Sedangkan silau bulan orang masih boleh tengok lagi. Hadis inilah hadis sahih riwayat Bukhari dan Tirmizi. Baik, ada dua kemungkinan seperti pedang, kata pentahqiq kitab ni. Pertama, wajahnya panjang seperti pedang. Orang bagi perumpamaan panjang seperti pedang, muka Nabi panjang. Tapi Nabi SAW muka pun tak panjang. Nabi muka dia bujur kan, oval. Muka Nabi SAW kita telah baca sebelum ni. Kerana orang suka bagi perumpamaan benda yang biasa dekat dengan dia. Ada orang kata muka orang macam pisang kadang-kadang. Kita muka kawan, dulu saya ada kawan seorang, adik saya kata, abang muka kawan nama tu macam pisang, dia kata. Kerana muka dia nampak macam lengkung sikit macam tu. Macam-macam lah orang duk kata muka-muka orang ni kan. Jadinya yang sahabat ni kata, pertama mungkin maksud ni nak kata muka Nabi panjang. Nabi tidak panjang. Kedua, kata pentahqiq kitab ni, apakah wajahnya bersilau seperti silaunya pedang? Al-Bara' kata tak, seperti bulan. Yang tu dia lebih tepat lagi. Sehingga menjawab dua kemungkinan di atas, iaitu wajahnya tidak panjang dan silaunya lebih silau daripada pedang, iaitu silau seperti bulan purnama. Kan kita menjadi satu pepatah biasa. Orang kata seperti bulan purnama. Macam cerita Piramli itulah kan, dia kata indah seperti bulan purnama, tapi dekat skrip tulis lain, dia pergi baca indah seperti disinari lampu minyak tanah pula, dia kata. Dan seperti disinari cahaya bulan. Kerana cahaya bulan ni adalah cahaya yang sangat indah. Cahaya yang sangat indah. Kerana cahaya bulan dia tidak terlalu silau, sebab bulan bukanlah mengeluarkan cahaya sendiri, iaitu bulan dapat cahaya ni daripada cahaya matahari. Wallahu a'lam. Nanti kita akan baca hadis yang seterusnya pada sikit lagi kita nak habis bab fizikal Nabi SAW, dan insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita akan habiskan dan kita masuk pada bab seterusnya, iaitulah bab pada menyatakan khatam, iaitulah tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dengan apa yang kita baca pada malam ini dapat menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat menjadikan kita lebih kenal kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita menjadi salah seorang daripada yang mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.